Sebelum itu saya ingin berpantun sikit lah. Tari ada tulis sikit kan? Ada tulis sikit kan? Jadi ini sebagai pembuka kata apa yang saya cuba nak sampaikan dalam membahas perutusan ucapan dasar daripada Datuk Presiden. Melayu kini tidak bertegas, hanya mampu amarah ditahan. Agama bangsa majoriti ditindas. Melayu pribumi merempat ibarat buih di lautan. Itu sebenarnya. Ini sebenarnya menggambarkan ketidakpuasan hati saya khususnya, kekecewaan, kebencian yang sudah puluhan tahun kita sebagai rakyat dihadapkan dengan begitu banyak masalah salah laku yang dibawa oleh politician ataupun ahli politik, menteri, kaki tangan kerajaan. Jadi di sini saya ingin menggambarkan bahawa betapa sedihnya kita hari ini. Kita melihat hari-hari kita dihidangkan dengan berita tak rasuah pecah mana. Lepas tu yang paling best, orang dia cakap ni konspirasi. Ini semua konspirasi. Orang ni kena tuduh, dia kata ini semua konspirasi. Saya boleh cakap konspirasi, semua orang boleh cakap konspirasi. Tapi sebaliknya, apa yang berlaku pada negara kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Oh, lupa, ada orang tak tahu siapa nama saya. Saya ulang sikit lah. Kita kat saat beritahu nama diberi adalah Mia Muhammad Helmi bin Mia Zainun, Ketua Wira Bahagian Wilayah Persekutuan Putrajaya, juga merupakan Exco Pergerakan Wira Putra Malaysia. Jadi saya mewakili Wira dalam membahaskan usul Presiden. Yang pertama sekali saya ingin mengatakan, ini adalah salah kita, bukan orang lain. Muli ya? Saya nak tanya akak depan ni, muli kan? Abang muli kan? Belakang muli ya? Hampa undi siapa? Ya, undi rahsia. Jadi di sini kesilapan kita sudah masuk dalam putra. Kita ingin memperbetulkan lebih ramai rakyat di luar sana untuk menolak pemimpin-pemimpin yang rasuah, pecah amanah dan sebagainya. Jadi di sini antara usul yang diucapkan oleh Tuan Presiden pada pagi tadi, Akta Sabotase Ekonomi Negara. Ini adalah satu akta yang baik, yang mana dasar-dasar dan program yang kerajaan ada pada hari ini dalam membentras sabotase ekonomi maupun pembentasan rasuah ternyata gagal segagal-gagalnya, baik daripada zaman UMNO BN beralih kepada Pakatan Harapan, tumbang, naik Perikatan Nasional, tumbang lagi, naik pula UMNO sekali lagi. Segalanya daripada saya kecil sampai sekarang gagal sama sekali, tuan. Kalau tak gagal, saya takkan ada kat sini. Saya takkan bercakap pun kat sini. Sebab itu, sebelum kita merealisasikan Akta Sabotase Ekonomi Negara, tuan-tuan, kita diberikan akar umbi. Seperti mana sahabat saya daripada Perak, Syukri tadi Sabang, kita kena jadi pendengar yang baik. Masalah rakyat di bawah kita kena turun. Apabila kita turun ke bawah, kita mendengar masalah daripada rakyat, masalah daripada komuniti setempat. Walaupun kita belum lagi jadi ahli yang berhormat di peringkat DUN atau di parlimen, tetapi kita boleh berkhidmat secara YB yang unofficial, yang tidak rasmi. Seperti mana saya ambil contoh antara KB yang saya cukup kagum,
Pak Lang Hasbullah daripada Larut, hari-hari cerita orang mati. Saya cukup, terima kasih dan ucapkan syabas kepada Pak Lang Hasbullah. Tetapi ini hakikatnya, ini yang kerja yang kita perlu buat. Kita perlu turun ke bawah, melihat masalah rakyat. Yang mana kita boleh bantu, kita bantu. Menggunakan apa saja instrumen yang kita ada. Contoh, kalau hari ini tuan-tuan sebagai KB ataupun ketua wira di bahagian ataupun cawangan masing terlibat dengan KRT, terlibat dengan persatuan penduduk, gunakan medium ini untuk membantu komuniti anda. Jangan kita pinggirkan puak-puak ni, jangan. Must be professional. Kita mesti professional. Bila kita duduk dalam KRT, persatuan penduduk, kita pakailah baju KRT persatuan penduduk, tetapi kita bantu rakyat. Pelan-pelan juga. Saya daripada Putra, Pulau murah, RM5 lah, RM5 lagi lepas pakai. Itu yang kita perlu buat. Dan ini yang saya sedang buat, tuan-tuan, di tempat saya. Kan? Kita masuk menyelinap, ya, macam orang kata camouflage, ya, penyamaran. Ini caranya untuk kita mendekati. Kalau tu datang, mai datang cakap saya daripada Putra, lari, semua pakai lari ya. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana kita nak merealisasikan Akta Sambutan. Putra mesti berada di Parlimen. Perlu. Kalau tak, Akta Sambutan negara cerita jadi mimpi sampai sudah. Selagi mana kita tidak berada di dalam Parlimen. Jadi itu antara cadangan yang saya diberikan. Ini saya berikan kepada general lah, kepada semua boleh menggunakan idea. Dan ini yang saya sedang buat. Alhamdulillah dia menjadi. Dia memang menjadi. Cuma kita jangan, orang kata apa, dia jadi raplah tak, sehari anak tujuh hari Putra sangat. Tak boleh. Tidak boleh. Jadi kita perlu maintain natural. Bila kita pakai Putra, kita jadi Putra. Bila masuk ke hati, kita jadi ke hati. Tapi Putra kita bawa juga ke belakang. Itu sebenarnya dia kita mendengar masalah rakyat. Seterusnya adalah menjadi cita-cita untuk rakyat menikmati pendidikan, perubatan yang selesa secara percuma, dan juga orang miskin memiliki rumah percuma. Ini betul, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu negara kita, saya sangat sedih dengan apa yang berlaku. Yang pertama sekali, kita melihat negara kita saban hari daripada jatuhnya kerajaan BN pada 2018. Saya tidak cakap kerajaan BN bagus, diorang pun hauk juga. Tambah mai PH lagi hauk, 2 kali hauk, mai naik BN 3 kali hauk. Sekarang ya pun salam. Jadi di sini kita perlu ingat, pagi petang siang malam berpolitik, duk tuduh orang ni, hak ni nak kena tu kawan ni, hak ni nak kena kawan ni, aku nak naik, hak nak kena turun, aku nak kena naik, duit aku lagi banyak daripada hang. Tak jadi apa. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, Foxconn, siapa tahu Foxconn kat sini? Kilang Foxconn buat apa? Dia bukan buat popcorn bunyi dah Foxconn. Foxconn ni kilang yang buat komponen iPhone, iPad, Mac, Apple punya produk. Kilang ni saya nak bagi tahu tuan-tuan, dia telah melabur di Indonesia. Tuan-tuan, ketika pandemik COVID-19 sedang melanda seluruh dunia, bagaimana Indonesia boleh mendapat pelaburan yang sebegitu besar sebanyak 64 bilion US dollar, tuan-tuan. Malaysia dapat apa? Kosong. Yang kedua, Tesla. Siapa tahu Tesla kat sini? Kereta Tesla, electrical vehicle. Tuan-tuan, Tesla bagi cadangan pelaburan kepada Indonesia. Ni Tesla mai Indonesia, bawa mai, saya nak mencadangkan kepada kerajaan Indonesia untuk cadangan pelaburan. Dan guess what? Cuba tuan-tuan teka, Indonesia terima dengan hati yang sangat gembira dan terbuka, bernilai 39.8 bilion US dollar, tuan, bagi menghasilkan bateri kereta Tesla. Sekali lagi, Malaysia dapat apa? Masuk angin keluar asap. Yang ketiga, UAE melabur di Indonesia sebanyak 270 bilion US dollar sekali lagi kepada Indonesia.
dalam keadaan COVID 2020-2021, Indonesia manage ataupun berjaya mendapat foreign direct investment FDI daripada UAE. Waktu tu dengar sikit cerita pasal Malaysia pun nak dapat juga 46 bilion, dengar cerita. Tapi last sekali Malaysia dapat apa tuan-tuan? Telur ayam sekali lagi. Dan yang paling latest, semalam LG mengeluarkan statement yang mana Indonesia dan LG sign MOU bagi LG di Indonesia menghasilkan bateri EV bernilai 39.6 bilion ringgit Malaysia. Sekali lagi saya bagi tuan-tuan, kita dapat apa? Kosong. Cipok. Ini yang masalahnya tuan-tuan. Apabila foreign direct investment tak masuk, peluang pekerjaan kita menipis. Anak muda hari ini, saya nak ambil satu contoh lah tuan-tuan. Sedih cerita, saya nak membawa suara anak muda sebab tu suara saya rantang, sebab saya muda lagi lah kan. Jadi saya baru bertemu dengan sahabat saya saudara Ashraf Musli. Kami selalu berbincang macam-macam hal lah kan, masalah negara, masalah dunia, masalah akhirat dan sebagainya. Tetapi ada satu hari itu dia memperkenalkan seorang sepupunya yang baru pulang daripada United Kingdom yang belajar di University Nottingham in accounting. Tidak, accounting. Tuan-tuan, dia balik bulan 11 tahun lepas. Sebulan tahun lepas. Dan selepas sebulan lebih kurang macam tu dia bekerja di satu audit firm yang begitu besar. Ernst & Young. Tuan-tuan, ringkaskan. Baik. Maafkan kami. Jadi dekat sini bekerja di Ernst & Young, satu firma firm yang begitu besar, seluruh dunia kenal, dengan gaji RM1,600 sebulan. Ini seorang graduan luar negara. Tetapi apa masalah ni? Graduan luar negara, gaji balik RM1,600, nak jadi apa? Sebab itu datangnya saya di sini. Saya tak nak cerita orang lain. Saya cerita saya. Kenapa saya berada di dalam Putra? Sebab saya melihat ini yang akan terjadi kepada anak cucu saya, anak cucu tuan-tuan dan puan-puan pada kemudian hari. Jika ini tidak dibantras, jika ini tidak diperjuangkan, pastinya lepas ni macam perwakilan Johor cakap dia duduk dalam kotak. Kita nakkan anak cucu kita duduk dalam kotak. Kita majoriti di dalamnya, tetapi kita ibarat buih di lautan. Seperti mana yang Rasulullah SAW cakap, nak bentar Yahudi pun tak boleh. Tak usah sembang lah. Dalam negara pun tak lepas. Sembang Yahudi, nak lawan dengan Yahudi, pergi bom apa semua, boycott Medi dan sebagainya. Ini apa cerita? Jadi dekat sini, sekadar ini kita melihat saya, wakil daripada pergerakan Wira Putra Malaysia, menyokong penuh antara ulasan ataupun isu yang daripada usul Presiden tadi dan yang lainnya. Saya menyokong penuh 100%. Sebelum kita berpisah, pantun sekali lagi. Dia buka dengan pantun, tutup pun mesti dengan pantun. Jangan buka pakai pantun, tutup dengan menari pun tak boleh. Adat orang Melayu kita mesti beradab. Jadi apa yang kurang daripada saya itu adalah kelemahan daripada diri saya sendiri. Kebaikan itu semua datang daripada Allah. Apa saja kalam yang terlafaz di mulut saya itu adalah hanya dengan izin Allah SWT. Saya hanya sekadar asbab menyampaikan kepada ahli editi dalam Perhimpunan Agung Putra buat kali yang kedua. Ayo bangkit putra nusaku, bangkit pertahan warisan leluhurmu. Tanjak hitam terbit berlaku, putih niat suci berbangunmu. Akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Putra! Hidup Putra! Hidup Putra! Takbir! 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 Sekian, terima kasih. Terima kasih.